أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Minhajul Abidin, muka surat 103. Muka surat 103, baris yang ke-19 daripada atas. Muka surat 103, baris yang ke-19 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian bahawasanya Ibrahim, Nabi Ibrahim Al-Khalil. Al-Khalil ay Khalilullah. Hak dalam hak minhaj hak Arab ni Ibrahim Khalilullah. Hak dalam hak Jawi ni Al-Khalil. Alif lam li ahdi zihni Al-Khalil, yakni Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi salam, atasnya, atas Nabi Ibrahim, kesejahteraan. Tiada ada daripadanya, daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, tiada ada daripadanya, daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, melainkan tergelincir sedikit. Tergelincir sedikit. Tergelincir yang sedikit. Dosa yang satu. Tergelincir yang sedikit, dosa yang satu. Dia dalam hak Arab ni hanya illa hafwatun wahidah, gelincir yang satu. Gitu je, gelincir yang satu dalam hak Arab. Lam yakun minhu, tiada ada daripadanya Nabi Ibrahim, daripada Nabi Ibrahim, illa hafwatun wahidah, melainkan gelincir yang satu. Ini adalah hak Arab. Dan terjemahan ni, melainkan gelincir sedikit, dosa yang satu. Kalau sebut kata dosa, hanya pada rupa dosa, hanya pada rupa dosa. Tetapi Nabi Rasul maksum, sama sekali tidak melakukan sebarang kesalahan, sebarang dosa. Jadi kalau di sini sebut gelincir sedikit, dosa yang satu, mana dosa pada rupa sahaja. Tapi dalam Arabnya illa hafwatun wahidah,
melainkan gelincir yang satu. Mana apa ni? Tersalah. Melainkan tergelincir. Bukan melainkan tergelincir yang satu. Mana tersalah. Tersalah yang satu. Maka berapa ia? Maka berapa ia? Yakni berapa banyak ia Nabi Ibrahim takut, yakni takut akan Allah. Dan berapa ia ni, berapa banyak ia Ibrahim tadarruk, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembah ia. Maka sembah ia. Dia dalam Arab tu bukan maka, dan. Waqala, dan sembah ia Nabi Ibrahim. Mana seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim sembah, memohon kepada Allah. Di dalam hak Arab tu bukan maka, iaitu dan. Hak Rumi maka juga. Hak Arab dia bukan maka, dan. Waqala, dan sembah ia, maknanya memohon ia Nabi Ibrahim kepada Allah, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah ni menceritakan ini permohonan daripada Nabi Ibrahim AS. Mana? Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan Tuhan yang aku lobakan, wallazi, dan demi Tuhan yang aku lobakan, yang aku loba, yang aku sangat-sangat harap, yang aku loba, yang aku sangat-sangat harap. Dia tomok ni loba lah. Kalau tomok, tomok to kita tamak ti no, tamak dia tomok. Tomok ni loba lah. Nok sangat-sangat tu loba. Nok sangat-sangat, harap sangat-sangat tu loba dia lah. Makna ni sangat berharap, sangat nok bahawa mengampunkan daku, mengampun akan Nabi Ibrahim alaihissalam dosa aku, khati'ati, dosa aku, pada hari qiyamah. Ni mana ni hak Nabi Ibrahim sembah, pohon kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala mengampuni akan khati'ati ni, kesalahanku, ditemu dengan dosaku pada hari kiamat. Dosa pun atas rupa dosa, atas rupa kesalahan, dikira atas bab hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin, kebajikan bagi orang-orang yang baik di kalangan orang awam, dan kesalahan bagi orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ianya bukan kesalahan, ianya bukan dosa, tapi bagi orang yang hampir dengan Allah, para nabi, para rasul, dikira satu kesalahan. Sebab tu disebut sebagai kesalahan aku, kesalahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga diriwayat bahawasanya Nabi Ibrahim adalah ia Nabi Ibrahim menangis daripada sangat takutnya, menangis daripada kerana sangat takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada satu kesalahan, satu tergelincir, tersalah.
Nabi Ibrahim ni Khalilullah, kekasih Allah. Nombor 2 di kalangan Rasul selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam nombor 1, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim ni duduk nombor 2. Jadi maknanya satu kesalahan yang kecil, Nabi Ibrahim sangat takut kepada Allah. Hak inilah hak perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang sekehendaknya, sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan seorang Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Allah Ta'ala jadikan hanya satu kesilapan. Hanya satu kesilapan. Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim ini sangat takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Nak cerita macam mana Allah Ta'ala perbuat yang menimbulkan kepada kita takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ni duduk di usul yang kedua daripada 3 usul. Yang Mozali datangkan 3 usul ini untuk khauf dan raja atas jalan adil. Khauf dan raja, takut akan Allah, harap akan rahmat Allah ni yang menjadi pendorong kepada kita mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan segala suruhan wajib dan sunat, meninggalkan segala larangan, haram ke, makruh ke, khilaful aula ke, yang menjadi ba'is. Ba'is ni yang mendorong, sebab kita duduk di aqabah yang kelima, aqabatul bawa'is. Aqabatul bawa'is yang mendorong kita kepada mengabdikan diri akan Allah dan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Jadi ba'is yang mendorong kita 2. Satunya khauf, takut akan Allah, mendorong kita mengabdikan diri akan Allah. Satu laginya harap akan rahmat Allah, mendorong kita kepada mengabdikan diri akan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi antara khauf dan rajak ni dikena imam molek, duduk jalan adil, duduk jalan tengah, jalan betul. Kalaulah bersangatan takut akan bawa kepada kunut, putus asa. Tak ada dah kita ni, lewat sangat kita ni. Timbul keinsafan, kemudian dah. Lepas tu pula mai keinsafan, ilmu pula tak ada. Kena belajar daripada awal. Kena belajar daripada awal. Nak belajar dari awal ni kok malu. Nak belajar daripada awal ni pula jadi kadang-kadang payah nak faham. Dah lewat belajar. Tak ada dah bahagian. Lepas tu dosa-dosa pula banyak. Tinggal semayang banyak, tinggal puasa banyak, zakat pun tak peduli, kena qada belaka tu. Jadi takut bersangatan boleh mendorong kepada putus asa. Tak ada dah, tak ada bahagian dah. Lepas tu macam mana? Biarlah duduk gini sudahlah. Biarlah duduk gini je. Sebab apa? Sebab cuba dah berubah. Pergi kepada ilmu, nak belajar daripada awal tauhid fiqh tasawuf. Banyak pula nak kena belajar, walah sikit je fardu ain ni. Lepas tu nak belajar pula tu, nak kena susun molek pula. Hak belajar ni pula. Kalau susun tak betul, tu tak kena jalan belajar. Kena susun belajar keutamaan dia hak mana, dia punya peringkat dia hak mana, darajah dia, kena susun molek. Untuk belajar fardu ain ni permulaan keutamaan. Payah pula. Bolehlah belajar permulaan fardu ain, payah nak turut, payah nak faham.
Akhirnya tak ada dah, tak ada bahagian dah. Tak ada bakat dia, tak ada bakat nak jadi baik. Mana tak ada bakat. Mana ni? Jadi takut yang bersangatan mendorong menyebabkan jadi putus asa daripada rahmat Allah yang luas, daripada keampunan Allah yang luas. Tapi kalau harap yang berlebihan akan rasa aman sejahtera. Rahmat Allah luas, keampunan Allah luas. Orang yang sembah berhala puluh-puluh tahun syirik kepada Allah, mana bertaubat mengucap doa kemasyahadah, mati masuk syurga. Kita jauh daripada agama pun tidak pernah pun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok tu orang yang pelacu berzinanya berapa kali, tak usah sebutlah berzinanya berapa kali, sebab memang kerja dia berzina. Kan pelacu kan kerja dia berzina. Dia beri minum seekor anjing, kemudian bertaubat masuk syurga. Kita tak pernah berzina pun. Macam mana perampok contohnya bertaubat, akhirnya masuk syurga. Bunuh orang 100 orang, akhirnya masuk syurga. Kita tak pernah pun. Bukan bunuh orang, pukul orang tak pernah kitanya. Jadi terlampau harap akan rahmat Allah kepada Allah, akhirnya akan jadi aman. Belajar pun tak ambuh, wa amal pun tak ambuh. Orang pelacur boleh masuk syurga, bunuh orang 100 orang boleh masuk syurga. Kita dah buat dah ke tu, lagilah boleh masuk syurga. Walaupun belajar pun tidak, beramal pun tidak. Ni ada ni. Berlebihan harap akan bawa kepada rasa aman sentosa daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nak letak molek dua ni, antara khauf dan rajak, untuk duduk jalan adil, jalan tengah, jalan seimbang, jalan betul. Jadi nak seimbang antara khauf dan rajak ni, Imam Ghazali datangkan 3 usul. Usul yang pertama terdahulu didatangkan ayat tarhib dan ayat taghrib. Ayat yang menakutkan, cerita berkaitan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran cerita bab seksaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Dan ayat taghrib, ayat yang menggemarkan, cerita rahmat dan keampunan Allah. Jadi ayat cerita yang menakutkan, ayat cerita yang menyukakan ni kena himpun kedua-dua. Itu usul yang pertama. Sekarang kita duduk di usul yang kedua. Sebagaimana Tuhan perbuat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan perbuat sekehendaknya. Hak ni nak cerita ni macam mana Tuhan perbuat kepada Rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Satu kesalahan, Tuhan jadikan Rasul ni sangat-sangat takut. Terdahulunya cerita Nabi Adam alaihi salam, bila cerita pula Nabi Nuh alaihi salam. Dengan satu kesalahan, Tuhan jadikan mereka ni sangat takut. Dan kita bukan satu kesalahan sama-sama, lagilah kena takut. Macam mana Allah Ta'ala perlakukan kepada Iblis beribadah 80,000 tahun kerana tidak menunaikan satu perintah. Tuhan laknat, Tuhan murka, Tuhan campur ibadah 80,000 tahun ke muka Iblis. Tuhan tak terima dah. Iblis dilaknat dan di akhirat akan diseksa dalam neraka selama-lamanya, beribadah 80,000 tahun. Ini hak Tuhan perbuat. Kemudian di hadapan tu pula, macam mana Tuhan perbuat orang kafir semua berhala 70 tahun. Lahirnya di kalangan anak orang kafir, bertaubat mengucap dua kalimah syahadah serta beriman, sesaat dia mati segera syurga. Tengok Tuhan perbuat. Tuhan perbuat seumpama ni, timbullah harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tu, yang terakhir tu cerita berkaitan dengan
macam mana balasan neraka sangat menakutkan. Macam mana nikmat syurga yang tidak boleh terbayang. Jadi bila tengok kepada balasan neraka takut, tengok kepada balasan syurga nikmat yang tidak terbayang timbul harap. Dia kena imbang belaka ni dua. Imbang antara perkara yang bawa kepada khauf dengan perkara yang bawa kepada rajak. Jadi khauf dan rajak ni kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati, sifat mahmudah yang kedua. Sifat mahmudah yang kedua. Jadi satu-satu peringkat, satu-satu aqabah dalam kitab Minhaj ni, dia kena balik kepada ilmu lah. Yang terdahulu bicara aqabatul awarid, aqabah yang keempat, perkara-perkara yang mengganggu kita dalam ibadah dengan ini kebimbangan kita macam sekarang lah. Bimbang macam-macam, akan datang macam mana, akan datang macam mana. Kena tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah. Akan datang ilmu kita dok siapa, akan datang ilmu kita dok siapa. Hak tawakul ni perkara sekarang, kita kena usaha perkara sekarang. Kemudian kita usaha, kita tawakul berserah kepada Allah. Adapun perkara yang akan datang yang tak sapa ilmu kita, kita kena tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah. Akan datang kita tak tahu, serah bulat-bulat. Jangan kita duduk reka-reka akan datang tu. Oh, akan datang. Dia macam-macam reka lah. Ada ni. Ni orang-orang jahil dalam FB lah. Orang-orang jahil dalam FB. Akan datang. Sekarang kan. Apa yang terdahulunya. Hak terdahulu. Raya orang kapil lah hak terdahulu. Hak kat depan ni. Tai pusang pula. Tai pusang tak. Dibenarkan perarakan. Tapi akan datang sampai masa orang Islam nak raya dengan Ramadan, dengan raya puasa, akan ditutup kembali. Oh, ilmu dia apa? Ni orang jahil dalam FB. Pada ni. Dia buat mana? Spekulasi. Orang kafir dia beri belaka orang kafir. Orang kafir tengah sekarang ni. Dulu sebelum ni Christmas buka boleh. Nanti tengok sampai raya orang Islam. Dia akan tutup Sebab apa? Dia sudah cipta dah wariang baru kan. Nak reka dah wariang baru. Sebab nak tutup sampai masa orang Islam nak raya. Ni punya ni. Otak dia tu khoyap. Tu orang sekarang panggil apa? Minai ketung orang panggil. Orang sekarang lah. Kalau pelik tu minai ketung tu. Kenapa kita duduk cerita benda akan datang? Ada sekarang ni dia benarkan. Akan datang macam mana? Akan datang kat situasi lah pulaknya. Kalau raya orang Islam mesti dia tutup. Sebab apa? Sebab kerajaan ni utama kawan kafir. Ni apa matlamat dia? Dia kata minat ketum ni dalam FB banyak. Tapi kalau buka FB tu dapat baik-baik juga orang. Tak menasabah minat ketum. Tak menasabah. Tapi kenapa buat spekulasi akan datang? Pasti time masa orang Islam raya mesti dia akan cipta bagai-bagai wariang, akan jadi viral pula, akan jadi tutup pula untuk orang Islam. Kafir je dia buka. Apa tujuan? Dia nak nak hasut orang untuk apa? Ni panggil hasutan belaka ni. Adu domba belaka ni. Nak melaga-lagakan. Nak melagakan rakyat dengan pihak berkuasa. Sebab pihak berkuasa ni seolah-olahnya mengutamakan orang kafir. Orang kafir bila raya Islam nanti tengoklah sampai dekat bulan Ramadan nanti. Kalau tidak berlaku mujur dia kata. Pula dia kamu nak reka tu apa? Macam mitok je. Macam mitok. Kita saat tamu cakap, bukan masalah tamu cakap, benda tu benda yang di luar pengetahuan kita. Jangan duk reka macam orang minai ketemu tadi lah. Dia nak menghasut, nak memanaskan suasana. Jadi kerja FB ni kerja begitu. Bukan kerja untuk menenangkan, untuk mententeramkan, biar jadi sabar, tenang, qanaah, memada dengan apa yang ada dah. Dengan apa yang ada sekarang, alhamdulillah. Maknanya bolehlah.
Tengok tu kan penuh Terengganu tu. Rumah masing-masing tu kereta 2-3 buah. Anak-anak balik dia jauh tu. Alhamdulillah. Masing-masing balik seminggu. Sebab apa? Setahun dah tak balik. Alhamdulillah lah tu. Tapi mana kih melonjak ke tidak? Tidak. Alhamdulillah. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Tak puas hati. Tak puas hati. Hak sekarang ni pun tak puas hati lagi. Sebab apa? Nanti dia akan cocok yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Tiap-tiap bulan dia akan cocok. Ini semua apa ni? Tidak mensyukuri apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandai ni. Semua hak datang ni daripada qada qadar lah ke zahir je, datang dari asbab makhluk. Tak ada kesyukuran, tak ada. Qanaah memada dengan apa yang ada, tidak ada. Lepas tu duk reka macam-macam. Benda akan datang, kita tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala sebab di luar kemampuan kita. Yang kita nak tahmah, nak tahmah, nak syak orang sangka buruk kepada pihak berkuasa. Nak supaya jadi syak orang sangka buruk. Maknanya pihak berkuasa ni, pihak berkuasa yang mementingkan orang kafir daripada orang Islam. Pihak berkuasa agama pula sudah dipengaruhi oleh Yahudi Nasara. Ni mana ni? Dalam FB. Dia tak jadikan FB untuk jalan kebaikan. Dia nak jadikan FB untuk jalan menghasut. Lepas tu ramai pula tukang terpengaruh dengan hasutan tu. Akan datang nanti kita orang Islam. Ini bukan ramai-ramai. Kita tengoklah nanti. Memang mereka akan tutup tanpa masa orang Islam nak puasa Ramadan, nak sambut raya puasa, mereka akan tutup. Sebab apa? Kerajaan kafirun ni tulis. Hak tukang komen bawah tu pula, banyak mana tu. Hak tukang hasut tu boleh saham dosa. Dia nak ke free ke? Dia nak ke free dia tulis lah FB ni. Perkara akan datang. Memang terkadang kita timbul bagai-bagai kebimbangan. Dalam kitab ni tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah. Yang ganggu kita dalam ibadah ni kesusahan, kepayahan, sabar. Dengan kesusahan, kepayahan datang daripada Allah. Dengan kesakitan, dengan ujian apa, kita kena reda. Yang terdahulu di aqabatul awarid. Tawakul ke, sabar ke, reda ke, atau balik kepada ilmu fardu ain tasawuf. Sekarang kita bicara khauf dan raja, sama juga balik kepada ilmu fardu ain tasawuf. Kita dahulu akabah yang kedua, akabatul taubah. Hak yang kedua tu. Hak tu dalam ilmu fardu ain tasawuf, sifat mahmudah yang pertama dalam kitab Penobagati Taubah. Jadi maknanya akabah peringkat-peringkat dan kitab Minhaj ni nak menyusun macam mana kita nak beramal dengan ilmu yang wajib fardu ain ke atas kita terlebih dahulu di akabah yang pertama. Akabah yang pertama ilmu. Jadi yang kedua, tiga, keempat sampai kelima sekarang macam mana nak beramal, nak praktik dengan ilmu fardu ain yang selesai di akabah yang pertama. Takut akan Allahnya macam mana, harap akan rahmat Allahnya macam mana. Cuma dalam kitab Minhaj ni dia panjang. Panjang dalam kitab Minhaj. Hak berkaitan dengan khauf dan raja. Sekurang-kurangnya khauf dan raja dalam kitab Penawar Bagi Hati. Sekurang-kurangnya. Cukuplah pada fardu ain. Pada Minhaj ni dia lebih panjang cerita. Nak timbul khaufnya macam mana, timbul rajaknya macam mana. Kedua ni nak kena imbang molek, duduk jalan adil, duduk jalan tengah. Sekarang nak cerita macam mana Tuhan perbuat. Ni Tuhan perbuat kepada para rasul. Dengan satu kesalahan sahaja Tuhan jadikan mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kisah Nabi Adam alaihissalam, kemudian kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ni nak datangkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana tiada daripada Ibrahim ni melainkan tergelincir yang satu saja. Macam mana takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam, macam mana tadarruknya meradhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa kesalahan Nabi Ibrahim alaihissalam?
kesalahan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengampuni dosa bapaknya yang kafir. Nabi Ibrahim berdoa, waghfir li abi, ampuni oleh kamu bagi ayah aku yang kafir itu. Jadi minta keampunan kepada orang yang kafir itu tak boleh. Nak minta keampunan kepada orang kafir itu tak boleh. Minta ampun orang kafir itu salah. Sebab apa? Orang kafir sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta keampunan kepada mereka yang tidak mensyirikkan Allah, ya Allah Ta'ala boleh mengampuni sekalian dosa. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, Allah Ta'ala mengampuni dosa sekalian. Tadilah dosa pelacur Tuhan ampun sekalian, dosa bunuh orang 100 orang Tuhan ampun sekalian. Tapi bukan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kafir itu tidak akan mengampuni. Minta supaya Tuhan ampuni itu salah lah. Sebab orang kafir mustahil syarak, mustahil akal diampuni oleh Allah. Mustahil syarak sebab Quran sudah menyatakan Allah Ta'ala tidak akan mengampuni, dan mustahil akal Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim minta Allah Ta'ala ampuni. Itu satu kesalahan. Tapi macam sebut sebelum ni lah, apa yang rupa kesalahan oleh para rasul ni kita kena takwil lah. Allah Ta'ala minta diampuni ni bukan ampun direct. Ampun dengan Allah Ta'ala beri taufik masuk Islam lah. Dia gitu. Ampun apa? Tuhan beri taufik dia taubah. Sebab orang kafir ni Tuhan tidak ampuni kalau mati kafir. Tapi kalau bertaubat Tuhan ampuni. Taubah orang kafirnya dengan mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi kena tanggung gitu. Maknanya Nabi Ibrahim minta supaya Tuhan ampuni dengan bahu Tuhan beri taufik kepada bapak dia supaya bertaubat. Taubat tu ampun lah, bukan ampun direct. Mana kena tanggung seumpama tu. Kena tanggung seumpama tu. Yang letak pula, oh Nabi Ibrahim kita pun tahu. Oh kafir mana boleh Tuhan ampuni. Nabi Ibrahim apa kena tahu benda tu. Minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampuni bapak dia yang kafir. Oh dah betul pandai Nabi Ibrahim. Bukan gitu. Ada ni. Jadi maknanya kalau tu kena tanggung lah. Tanggung. Nabi Ibrahim minta diampuni tu dengan bahawa Tuhan beri taufik, dengan mengucap 2 kalimah syahadah, dengan bertaubat kepada Allah, dengan meninggalkan kesyirikan. Tuhan ampuni lah. Tapi ayat hak Nabi minta ampun, rupa salah lah seumpama tu. Rupa salah. Lepas tu Nabi Ibrahim pun minta supaya Allah Ta'ala ampuni dengan kesalahan dia. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan Tuhan yang aku loba bahawa mengampunkan akan daku dosaku pada hari kiamat, hari pembalasan. Jadi kita sekarang ni samalah. Hak mati kafir tak boleh minta keampunan. Hak kita minta keampunan ni kepada orang yang Islam, iman dia di sisi Allah Ta'ala lah. Dosa banyak mana sekalipun dia, kita minta supaya Tuhan ampuni. Sebab apa? Sebab dia orang Islam. Makna zahirnya dia tidak menyembah berhala, tidak melakukan perkara yang menyebabkan batal Islam dia. Lepas tu iman di sisi Allah, lepas tu masing-masing waktunya. Kita hukum zahir,
dia orang Islam, maknanya beriman. Tu hukum kita lah. Islam beriman. Tapi di sisi Allah, beriman ke tidak? Tu tak tahulah kitanya. Sebab orang munafik, orang Islam juga zahirnya, tapi kafir di sisi Allah. Orang yang Islam beriman, iman lemah, dekat nak matinya tercabut iman, wa'iyyazubillah, mati kafir, tapi rupanya Islam juga, tapi dia mati tercabut iman, wa'iyyazubillah, sebab iman dia lemah, dosa dia banyak, tercabut iman, wa'iyyazubillah. Sama telah pula terkadang orang Islam supaya puasa tak tinggal, bab iman, bab akidah pun tidak dipedulikan. Itu sama telah. Orang hak iman lemah ni, iman dia sah. Iman dia sah, lengkap ke-6 rukun iman. Tapi dia melakukan dosa yang banyak. Imannya jadi lemah, jadi nipis, dibimbangi tercabut iman pada masa khatimah kesudahan. Tapi kita hukumnya hak zahir. Dia orang Islam, sembahyang puasa tak tinggal, orang Islam yang beriman. Jangan tohmah pula, tapi kita kena beri perhatian. Bukan tohmah, kita kena cakap dalam bab iman, dalam bab akidah ni. Cakap dalam bab iman, cakap dalam bab akidah. Jangan cakap bab semayang saja. Macam mana semayang, macam mana mengaji Al-Quran, macam mana menutupi aurah, macam mana jaga pergaulan. Kena sekiranya tu hukum-hukum syariat agama tu. Tapi jangan lupalah, tanya bab iman, tanya bab akidah. Mana cakap bab iman akidah ni biar sama-sama boleh cakap. Mana sama-sama pandai lah tu. Jadi maknanya bila tubik ini masalah akidah, sambung nampak kemah budak ni. Kalau cakap bab akidah senyap je. Kena korek tanyalah. Ada ni sebab ni benda dalaman masing-masing. Kenapa nak korek tanya? Sebab mereka tu keluarga kita. Mereka tu keluarga kita, anak cucu bekalan kita. Kena tanya dia sambung je, alhamdulillah lah. Kalau macam tak ada respon tu, kena beri perhatian sikit. Kalau canggah pula, setok setok ayah haji dengan mak haji. Cucu aku ni semayang bang tak tinggal, baik perangai. Kenapa pula jadi canggah dalam bab akidah ni? Kena mati molek lah. Tu kena pegang lah tunya, kena pegang molek. Tapi kita ni pula ilmu bukan qada fardu ain lah. Ilmu kena sampai tahap fardu kifayah. Kalau ilmu setakat tahap fardu ain dalam bab akidah ni, tak boleh nak perjelaskan. Tak boleh nak perjelaskan. Hanya cerita rekah setakat kita faham, kita pegang bahagian kita. Kalau kena canggah kok, ataupun di soal balik kok, kalau ilmu fardu ain tak boleh nak gerak, tak boleh nak pergi. Kenapa? Allah, tu budak reti juga kenapa, tapi gitulah nak kena pegang. Yelah nak pegang pun kenapa, dalilnya macam mana, contoh Al-Qurannya cerita macam mana. Ada ni. Kalau kita setakat ilmu fardu ain saja kok, balik cucu, Tuhan duduk langit, Tuhan duduk atas arah. Mu ni Tuhan bertempat pula. Lah Tuhan bertempat. Hak tu ni pula orang tua ni dok warna dalam Quran tu istiwa alal arsh. Istiwa alal arsh. Dia pun terjemah Tuhan duduk atas arah. Kita tak reti pula istiwa tu mana apa, rebah lah. Jangan dengan tuk turut cucu siap. Salah begitu. Salahnya macam mana? Cuba cerita. Boleh cerita hurah tu fardu kifayah. Setara mana kita? Setara mana kita kalau balik anak cucu royak kata Tuhan bertempat. Nak cerita macam mana? Ada pernah dia kata dia Tuhan dengan anak dia. Maknanya
Belawang anak dia. Bahawa bab ni duk atas langit je, duk atas arah. Kata ambil surah Al-Hadid tu kata. Surah Al-Hadid tu kan di awal ayat yang ke, ingat tak? Sebut semua orang. Ayat berapa? Tak ingat? Tak ingat seorang? Ya, kena buka kertas ni. Belah-belah cari beg, nak cari buku catatan. Surah Hadid ayat keempat. Sebut sama dah kan? Sebut sama dah surah Hadid ayat keempat tu. Di awalnya summastawal al-arsh. Di hujungnya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kemudian istiwa Allah atas arah. Di hujung tu Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kalau pakai zahir kau, Tuhan duduk atas arah. Lepas tu Tuhan bersama, Tuhan duduk bersama kita. Tak berlawang kau panggil. Pada ni. Istiwa alal arsh. Lepas tu ni wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Bersama. Kita duduk mana? Kita duduk di arah. Kita duduk di bumi. Kalau pakai zahir, Tuhan duduk bumi. Mustahil. Di arah bertempat mustahil, di bumi bertempat mustahil. Lepas tu macam mana? Balik kepada jalan salaf, jalan khalah hurayangnya macam mana. Bahkan pakai zahir tu berlawan Al-Quran. Tanakut Al-Quran tu mustahil. Mana mungkin kalamullah berlawan? Kalau pakai zahir berlawan lah. Istiwa atas arah. Dia letak duduk atas arah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Bersama dengan kamu. Kamu duduk di bumi. Tuhan duduk di bumi kalau pakai zahir. Punah lah. Ini timbul hok. Ada pegang Tuhan duduk atas arah. Ada pegang Tuhan duduk di mana-mana. Salah belaka tu. Salah belaka. Di mana-mana bukan bertempat. Di mana-manalah lagi banyak tempat. Lepas tu wa huwa ma'akum ainama kuntum tu. Tak ada pakai zahir gitu. Allah bersama dalam salamnya serah kepada Allah. Ma'iyah bersamalah. Sudah. Setakat tu je. Beriman sebagaimana Quran menyebut. Ulama khalah bersama Allah menolong. Tu jalan lah khalah. Gitu je lah. Tapi nak cerita mana kita ni ni panggil cuba cerita bab pegangan. Sebab ni benda tersembunyi ni. Mana kalau ada keluar pertanyaan ke, kena mantap lah ilmu fardu kifayah kita. Ilmu fardu ain untuk kita je. Tak boleh nak hura, tak boleh nak apa. Kita mengaji tauhid ni bukan untuk fardu ain, fardu kifayah. Sebab apa? Sebab kita nak tanya. Nak cerita, nak tengok macam mana respon. Anak cucu kita responnya macam mana. Hak Zuhir kita tanyalah bab semayang, kita tanya bab ngaji Quran, kita tanyalah. Tapi jangan lupa tanya bab akidah. Tanya bab akidah. Sebab apa? Sebab kalau akidah tak ada, tidak ada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selagi beriman, berakidah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun. Kita wajib bertaubat dari dosa-dosa yang besar. Dosa kecil khilaf ulama. Tapi pandangan kebanyakan dosa kecil pun wajib bertaubat. Dosa-dosa tidak akan diampuni walaupun dengan ibadah fardu sekalipun. Wajib bertaubat. Tetapi Allah Ta'ala harus mengampuni dosa besar sebanyak mana sekalipun tanpa bertaubat, tanpa melakukan amal kebajikan. Itu di sisi Allah. Sebelah kita dosa-dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubat. Dosa besar tidak akan diampuni dengan sebarang amal ibadah kita. Ni sebelah kita. Di sisi Allah, dosa besar banyak mana sekalipun Allah Ta'ala boleh mengampuni tanpa kita bertaubat, tanpa kita melakukan amal kebajikan. Gitu. Jadi maknanya orang mati ni tidak bertaubat, tapi Allah Ta'ala boleh mengampuni. Jalannya kita sentiasa berdoa supaya dia ampuni.
Tapi di sisi Allah, kita berdoa ke, kita tak berdoa ke, kalau Allah nak mengampuni, Allah mengampuni. Tapi bukan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam syirik, sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah. Dan kita tidak boleh minta keampunan kepada orang yang jelas mati kafir. Orang yang jelas mati kafir, tengah-tengah di kafir pun kita tak boleh nak minta diampuni. Kita minta supaya dia diberi hidayah oleh Allah. Hak mati kafir memanglah habis cerita tu. Hak tengah kafir ni, hak sedang-sedang kafir dalam hidup ni, kita boleh nak minta sebab Allah tak ampuni dosa dia, sebab dia tolong orang baik. Sungguhlah kafir ni seorang baik, dia minta lah Allah Ta'ala ampuni dosa dia. Salah. Minta Allah Ta'ala beri hidayah pada dia. Betul. Minta beri hidayah. Jadi baik apa? Dia baik apa semua. Kita pun nak minta supaya Tuhan ampuni dosa dia. Tak boleh. Sebab dia syirik kepada Allah, tidak akan diampuni. Kita minta supaya Allah Ta'ala beri hidayah, biar dia masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga diuraikan bahawasanya adalah ia Nabi Ibrahim AS menangis daripada sangat takutnya, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyuruh Allah Ta'ala kepadanya, mengutus Allah Ta'ala kepadanya Al-Amin. Al-Amin ni orang yang kepercayaan. Siapa Al-Amin? Jibril alaihissalam. Al-Amin siapa? Jibril alaihissalam. Itu badal pada Al-Amin. Allah Ta'ala menyuruh, Allah Ta'ala mengutuskan kepada Ibrahim Al-Amin, Jibril alaihissalam. Maka kata Jibril alaihissalam, hei Ibrahim. Ni Allah Ta'ala utuskan. Ada ni yang ada persoalan pula, dah Allah Ta'ala utuskan Jibril alaihissalam. Macam Allah tak boleh buat sendiri ke? Dah Allah Ta'ala utuskan Jibril alaihissalam. Itu pekerjaan Allah, susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni sebagaimana Allah utuskan Jibril menurunkan wahyu. Allah tak boleh beri wahyu direct ke? Ini pekerjaan Allah SWT. Allah utuskan malaikat meniupkan roh, mencabut roh. Macam lemah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak boleh menghidupkan sendiri ke? Allah Ta'ala tidak boleh mematikan sendiri ke? Kenapa nak perintah malaikat? Itu pekerjaan Allah. Jangan bakal akal kita. Tapi pegangan kitanya, sebagaimana kita manusia, malaikat makhluk Allah. Yang berlaku kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada timbul seolah-olah kalulah Allah Ta'ala perintah malaikat turun ke bumi, buat perkara tu, buat perkara ni, macam Allah tu lemah. Dah, itu pekerjaan Allah. Tu atur seumpama tu. Malaikat menurunkan hujan, malaikat menurunkan rezeki. Bapa Allah tak boleh buat ke? Itu pekerjaan Allah. Tapi apa yang malaikat lakukan, itu semua adalah af'alullah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala utuskan malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim AS. Maka kata Jibril AS, hei Ibrahim, adakah engkau lihat Khalil, kekasih? Apa Khalil ni? Allah Ta'ala lah. Adakah engkau lihat Khalil, yang ni kekasih, mengseksa akan Khalilnya? Kekasih ni dia menyeksa akan kekasih dia. Khalil tu Ibrahim pula. Sekarang Jibril tanya Nabi Ibrahim, adakah engkau lihat Khalil, mana seorang kekasih, yang ni Allah Ta'ala mengseksa akan Khalil, akan kekasihnya. Iaitu Nabi Ibrahim AS. Adakah kekasih nak mengazabkan kekasihnya dengan api, dengan api neraka, dengan api neraka? Maknanya mu tengok Allah Ta'ala nak seksa ke kepada kekasih Allah Ta'ala Nabi Ibrahim dengan api neraka?
Jadi nak menangis takut sangat tu. Walaha Nabi Ibrahim ni Khalilullah, kekasih Allah. Kamu tengok ke seorang kekasih Allah Ta'ala menyeksa akan kekasihnya Nabi Ibrahim dengan api neraka? Berlaku seumpama tu ke? Maka sabda Nabi Ibrahim AS kepada Jibril, hei Jibril, apabila aku ingat akan kesalahanku, aku lupakan khalilnya, akan khalilnya. Apabila aku ingat akan kesalahanku, aku lupakan khalil, akan kekasih. Dah ingat dah Allah kekasih, dah kekasihnya, aku buat salah dah. Gitulah. Mana sekarang ni Jibril ni nak menenangkan Nabi Ibrahim AS ni, kerana sangat menangis kerana bersakan takut. Nabi Jibril nak menenangkan Nabi Ibrahim ni. Kamu tengok kekasih Allah Ta'ala ni nak seksa kekasih dia Nabi Ibrahim dengan api neraka. Jawab Nabi Ibrahim salamnya, apabila aku ingat akan salahku, aku lupa akan khalil. Dah ingat dah dia Allah Ta'ala kasih ke tak kasih ke, dah ingat dah. Sebab apa? Sebab ingat akan kesalahan. Ini Allah Ta'ala perlakukan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, hanya dengan satu tergelincir, satu kesilapan jua. Kalau lihat apa yang Tuhan perlakukan kepada Nabi Ibrahim, timbullah takut kita akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kita ni banyak sangat melakukan kesalahan pada ni. Ini hak macam mana Tuhan perbuat dengan segala hambanya. Kemudian apabila Musa bin Imran alaihi salam tiada daripada melainkan tampar yang satu dengan keras dan tolaknya yang satu. Ini nak cerita pula kesalahan Nabi Musa AS atas rupa kesalahan takutnya akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 244, petok atas sekali. 244 petok atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Rawa Shaykhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atayid duha wa an utira qabla an anama. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau, mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, aku diberi wasiat, diberi pesanan oleh kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. Hadis Bukhari Muslim nak menguatkan hak berkaitan dengan sembahyang sunat duha, yang terdahulunya didatangkan ayat Al-Quran, yusabbihna bil ashyi wal isra.
Mana mereka memahasucikan Allah di waktu petang dan ketika terbit matahari, mentasbih dengan makna sembahyang. Jadi sembahyang ketika terbit matahari Isra' ni, Ibn Abbas mengatakan solat Isra' adalah solat duha. Ini kita bicara mengelepasnya. Kemudian nak datangkan pula hadis yang mengkuatkan berkaitan dengan sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha. Mana tiga perkara yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pertamanya, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, solat duha 2 rakaat. Yang ketiga, solat witir sebelum tidur. Yang pertamanya, puasa 3 hari setiap bulan. Yang pertama, yang mana kebajikan sekurang-kurangnya digandakan 10. Puasa 3 hari ini seolah-olahnya puasa 30 hari. Ada ni. Jadi puasa 3 hari ni seolah-olahnya puasa 30 hari. Dan memang disunatkan berpuasa 3 hari tiap-tiap bulan. Kemudian hari mana tu terpulang. Janji ada 3 hari. Satu tuntutan sunat. Kemudian hak 3 hari ni pula diletak kepada ayyamul bayd, hari putih, hari yang abyad, hari putih. Hari putih ni hari cerah lah, 13, 14, 15. Jadi kalau puasa 13, 14, 15 tu boleh 2 sunat di situ. Yang pertama, memang disunatkan puasa hari cerah. Hari cerah ni bukan siang hari tu, malam tu, matahari mana bulan tu, bulan mengambang tu kan. Jadi hari cerah lah, sebab sebelum malam tu dia cerah. Jadi dia puasa 13, 14, 15 tu dia boleh 2 sunat di situ. Yang pertama, memang disunatkan berpuasa 3 hari cerah. Dan dia boleh pahala sunat berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dua sunat dia dapat di situ. Ada ni. Mana kalau dia ambil 3 hari tu bukan di hari cerah, bolehlah pahala sunat berpuasa 3 hari. Tapi tak dapatlah pahala sunat hari putih tu, hari cerah. Ada ni. Mana hari 3 hari tu Isnin Khamis pun boleh. Mana 3 hari tu satu tuntutan sunat yang asing. Sebab di sini ni puasa 3 hari dalam sebulan. Hari apa tidak dinyatakan. Bukan semesti 3 hari ni kena hari putih, bukan. Cuma afdalnya puasa dari putih, hari cerah. Afdal juga. Bukan semestinya hak Nabi kata, hak Nabi pesan pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, puasa 3 hari tu hari putih, bukan. Tapi kalau puasa 3 hari tu di hari putih, boleh 2 sunat. Sunat puasa hari putih 1, hari cerah. Sunat puasa 3 hari 1. 13, 14, 15. Tapi kalau hari tu tasyrik, hari tasyrik 13 Zulhijjah tak boleh puasa. Lepas tu kena ganti 16, 14, 15, 16 Zulhijjah. Tu kan 13, 14, 15. Kalau kena Zulhijjah 13 tu hari tasyrik, 10 Zulhijjah hari raya haji, 11, 12, 13 tu hari tasyrik. Haram puasa situ. Bukan puasa sunat, puasa qada pun haram, tidak sah di situnya. Jadi 13 Zulhijjah tu masa lagi hari tasyrik tu, ganti 16 atau atas pandangan muktamad lah. Atas pandangan muktamad ganti 16. Walaupun pandangan Imam Bulkini tak ada dah. Cukup 2 hari je. Tak ada ganti-ganti. Tak ada. Bukan ganti 16. Tapi pandangan muktamadnya ganti 16 lah. Jadi 14, 15, 16 Zulhijjah. 13 bulan tu kan. Ataupun 3 hari ni puasa hari aswad, hari gelap, hari hitam. Hari ni ayyam saud, hari gelap dia panggil, hari hitam.
Mana puasa 28, 29, 30. Boleh kat tu. Tadi 13, 14, 15. Hari gelap sebab malam tu gelap, bulan tak ada. 28, 29, 30. Tapi banyaknya 29 tak ada 30. Hak 30 tu ganti satu hari bulan. Sebab apa? Sebab satu hari bulan masih lagi hari gelap. Yalah 28, 29, 30. Dia bulan Islam kita ni 29, 30. Kalau 30 okeylah 28, 29, 30. Tapi kalau hanya 29, 28, 29 baru boleh 2 hari. Satu hari lagi, satu hari bulan. Jadi 28, 29 dan satu hari bulan. Tu dipanggil 3 hari gelap. Nak bersitu pun boleh juga. Tapi antara dua ni, hak paling afdalnya letak di hari cerah. Hak 3 hari ni. Tapi 3 hari hak Nabi pesan kepada Abu Hurairah ni bukan syaratnya hari cerah ataupun hari gelap, bukan. Letaklah hari mana sekalipun, cukup 3 hari. Tapi yang afdalnya letak di hari cerah 13, 14, 15. Ni hak Nabi pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, puasa 3 hari setiap bulan. Bagaimana kebajikan ni diganda sekurang-kurangnya 10, 3 hari jadi 30. Sebagaimana puasa nang Syawal itulah. Seolah-olahnya puasa setahun. Sebab apa? Sebab puasa Ramadan sebulan sekurang-kurang ganda 10 bulan dah. 6 hari puasa tu pula sekurang-kurang ganda 10, 60 dah. Jadi 60 2 bulan. Jadi 12 bulan lah. Seolah-olah puasanya setahun. Puasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 Syawal, seolah-olah puasa setahun. Sebab Ramadan sebulan sekurang-kurang ganda 10 jadi 10 bulan. 6 hari ganda 10 jadi 60 hari 2 bulan. Jadi cukup 12 bulan. Jadi seolah-olahnya puasa sepanjang tahun. Sama dengan 3 hari ni. Seolah-olahnya puasa sesatu bulan. Ini hak dipesan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Yang keduanya solat duha 2 rakaat. Ni kita nak sini. Solat duha 2 rakaat. Yang ketiga solat witir sebelum tidur. Bahawa aku solat witir sebelum aku tidur. Yang mana kita terdahulunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia semayang witir sebelum tidur. Semayang witir sebelum tidur Abu Hurairah. Hak kita bicara dahulu kan. Adapun yang dahulunya, adapun Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berwitir sebelum tidur juga. Sayyidina Umar dah berwitir selepas daripada tidur. Sayyidina Umar, dia kisah masyhurnya Abu Hurairah dengan Sayyidina Umar. Abu Hurairah dengan Sayyidina Umar hak masyhurnya. Kalau cerita bab witir sebelum tidur Abu Hurairah, witir selepas daripada tidur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu biasa cerita masyhurnya. Jadi dahulu kan Abu Hurairahnya Nabi perintah supaya solat witir sebelum tidur. Sebab Abu Hurairah ni jenis orang belajar tidur lewat. Bila tidurnya nak bangun di awal pagi tak sempat. Jadi Nabi pun perintah Abu Hurairah supaya witir sebelum tidur. Sayyidina Umar ni dia tidur awal, dia boleh bangun awal pagi. Jadi Sayyidina Umar ni berwitir selepas daripada tidur. Gitu. Hak bicara berkaitan dengan sembahyang witir terdahulu. Jadi hak 3 perkara yang dipesan oleh Nabi SAW yang nak bicara di sini adalah sembahyang sunat duha. Dia sembahyang sunat duha sama dengan sembahyang sunat witir. Sunat ni kepada ummah. Adapun kepada Nabi SAW hukumnya adalah wajib. Duha, witir wajib, Nabi wajib. Ibadah korban Nabi wajib, ummahnya sunat. Ibadah korban ni kita sunat ummah, tapi Nabi wajib.
Duha, witir, kita ummah ni sunat. Adapun Nabi wajib. Wajib sembahyang duha dan wajib sembahyang witir. Habislah. Kemudian hak kita bicara melepasnya, hak berkaitan dengan apabila dalam Quran menyebut berkaitan dengan Isra', kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma turjumanul Quran, yang menterjemah, yang menghuraikan Quran. Hak dalam Quran sebut sembahyang Isra' ialah sembahyang duha. Sebab pandangan Ibn Abbas menyatakan bahawa sembahyang Isra', sembahyang duha sembahyang yang sama. Itu pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Nawawi. Adapun satu pandangannya pula sembahyang Isra', sembahyang Isra', sembahyang duha, sembahyang duha. Sembahyang Isra' masuk waktunya bila? Syuruk. Sembahyang duha masuk waktunya bila? Naik matahari segala. Bila habis waktu sembahyang Isra'? Selepas habis naik matahari tu, tak sampai ke zuhur. Kalau duha masuk waktu dengan segala, habis waktu dengan zuhur. Ini atas pandangan Isra' sembahyang sunat lain, duha sembahyang sunat lain, pandangan Imam Ghazali dan ulama-ulama yang mengikut pandangan Imam Ghazali. Jadi kalau pandangan Imam Ghazali, sembahyang Isra' hanya 2 rakaat, sembahyang duha 8 rakaat. Atas pandangan Isra' ialah duha, jadi Isra' tu 8 rakaat. Niat Isra' pun boleh, niat duha pun boleh. Tapi sembahyangnya bukan dengan terbit matahari, dengan naik matahari segala. 28 minit selepas daripada syuruk, selepas daripada terbit matahari. Sebut dah melepaskan. Yang mana bab Isra' duha ni terkadang pertanyaannya pelbagai, jawapannya pun pelbagai. Bila nak sembahyang sunat Isra'? Terbit matahari boleh sembahyang, tak lagi sunat Isra'? Tak boleh lagi, kena tunggu dahulu. Tu sembahyang Isra' yang ialah duha, kena tunggu naik matahari segala. Tapi kalau atapan Isra', Isra' lah, duha, duha lah. Isra' apa makna Isra'? Syuruk, terbit matahari. Terbit matahari lah waktu dia. Nak tunggu apa lagi? Tu ada pandangan kata kena tunggu dulu. Itu pandangan Isra' ialah sembahyang duha. Bila boleh sembahyang? Lepas naik matahari segala, barulah sembahyang sunat Isra' boleh. Nak niat sembahyang sunat duha pun boleh. Tapi boleh sembahyang tak selepas terbit matahari? Tak boleh lagi, waktu tak masuk lagi. Atas pandangan Isra' ialah duha, waktu masuk bukan dengan syuruk, bukan dengan terbit matahari, dengan naik matahari segala. Ada ni. Tapi hak kata terbit matahari segera boleh sembahyang, itu pandangan Isra' sembahyang sunat lain, duha sembahyang sunat lain. Itu pandangan Imam Ghazali. Bila sembahyangnya? Syuruk sembahyanglah. Terbit matahari segera sembahyang sunat Isra'. Tunggu segala sembahyang sunat duha pula. Gitu. Jadi biar kita jelaslah. Isra' ni bila boleh sembahyang, kena tunggu dulu. Tu Isra' ialah duha. Sembahyang Isra' bila boleh sembahyang? Syuruk terbit matahari kamu sembahyanglah. Itu pandangan Isra' sembahyang lain, duha sembahyang lain. Hak mutamaknya sembahyang Isra' ialah sembahyang duha. 2 nama tu pada satu sembahyang 8 rakaat. Itu pandangan yang muktamad. Macam mana? Tapi macam sebut minggu lepas lah, orang tua-tua kita banyaknya beramal Isra' sembahyang lain, duha sembahyang lain. Amalan merekanya lepas ada subuh apa semua, berwirid panjang, berzikir, baca Al-Quran, terbit je matahari, mereka segera sembahyang Isra', barulah mereka balik. Kalau nak pakai pandangan Isra' ialah duha, kena tunggu pula 28 minit, lambatlah habis kuih di kedai kopi. Ni siapa ke Isra' tak sempat nak semayang ni, tak ada kerja buat dah, pecing, tak ada nak tunggu syuruknya, awal-awal duduk kedai kopi dah. Pagi-pagi kedai kopi tu pakai kopiah belaka. balik masjid belaka.
Awal pergi kedai kopi. Dak dulu dak dia selagi dak syuruk dia tidak akan keluar masjid. Selagi tidak syuruk. Syuruk saja dia pun sembahyang 2 rakaat baru dia keluar. Duha tu pukul 10 pula duha. 10 pula duha. Itu waktu yang afdal bagi duha. 1/4 hari. Pukul 10 baru mereka sembahyang duha. Jadi kalaulah mereka pilih pandangan Isra' ila duha, selepas syuruk kena tunggu lagi setengah jam. Lambatlah pulaknya. Jadi syuruk saja mereka terus sembahyang duha. Terus sembahyang Isra' baru mereka keluar. Ni hak Nabi kata orang ni akan dapat pahala kehajatin wa umratin tamatin tamah. Orang ni akan dapat pahala haji umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Dia berjemaah subuh, dia berjemaah di iktikaf, berjemaah subuh sampailah kepada wirid berzikir apa semua, sembahyang 2 rakaat baru keluar masjid. Dia dapat pahala haji umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ada ni. Dia sembahyang 2 rakaat mana ni? Sembahyang sunat Isra'. Orang dulu amal gitulah. Mana kalau Isra' ialah duha, duha ialah Isra', terbit matahari tak boleh keluar lagi masjid. Kena tunggu setengah jam pula baru boleh sembahyang Isra' yang ialah duha, baru boleh keluar masjid. Dulu dah. Syuruk saja mereka segera sembahyang. Mereka sembahyang sunat Isra'. Duha pukul 9, pukul 10 pula kemudian. Jadi kita letak molek lah pandangan-pandangan tu atas amalan tu terpulang lah. Atas amalan tu terpulang. Dan kalau dia sembahyang Isra' lain, sembahyang duha lain, Isra' 2 rakaat, duha 8 rakaat, boleh 10 rakaat. Kalau Isra' ialah duha, boleh 8 je lah, lebih tak boleh dah. Kalau Isra' ialah duha, duha ialah Isra', sembahyang hanya 8. Kalau Isra'-nya lain, duhanya lain, Isra' 2 rakaat, duha 8 rakaat, jadi 10 rakaat. Gitulah. Itu hak yang dipesan oleh, yang diwasiat oleh Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa rawa Abu Daud annahu sallallahu alaihi wasallam shalla subhatad duha ay salataha samaniya raka'atin wa sallama min kulli rak'ataini wa aqalluha rak'atani wa aktsaruha samanin kama fit tahqiq wal majmu' wa alaihi al aktsarun fatahrumu ziyadatu biniyatid duha. Abu Hurairah, Abu Daud radhiyallahu an, Abu Daud meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat duha 8 rakaat. Dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Nabi solat duha 8 rakaat. Setiap 2 rakaat Nabi salam. Sebab duha 8 rakaat ni yang afdalnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Walaupun 8 rakaat ni boleh buat dengan 1 salam sahaja. Tapi yang afdalnya sebagian Nabi buat setiap 2 rakaat 1 kali salam. Ini satu riwayat. Riwayat daripada Abu Daud 8 rakaat Nabi sembahyang. Dan ada riwayat menceritakan Nabi sembahyang duha 12 rakaat. Dia ada 2 pandangan di sini. Sebab ada riwayatnya 8 rakaat. Ada riwayatnya 12 rakaat. 8 rakaat ataupun 12 rakaat itu ada 2 pandangan yang berbeza. Ada 2 pandangan yang berbeza. Selesai hak yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini ke perenggan lain ni. Wa aqalluha tu sepatutnya perenggan lain, bukan sambungan tu. Kan kita kan wa aqalluha rak'atani wa aksaruha samanin. Hak tu dalam qurratu ain tu. Dalam kurungan tu qurratu ain. Kalau kita kata gak seeloknya buat perenggan yang barulah. Sebab tadi cerita hak
riwayat Abu Daud, Nabi solat duha 8 rakaat. Nabi salam tiap-tiap 2 rakaat. Nabi salam tiap-tiap 2 rakaat. Ini satu riwayat 8 rakaat. Ada riwayatnya 12 rakaat. Ini pergi kepada tajuk berkaitan dengan bilangan rakaat sembahyang duha. Tajuk lain ni, perenggan lain, bukan sambungan kepada hadis. Paling sedikit sekurang-kurang duha dapat dilakukan 2 rakaat, itu sekurang-kurang. Dan paling banyak 8 rakaat sebagaimana keterangan dalam At-Tahqiq bagi Imam Nawawi dan Al-Majmu' bagi Imam Nawawi. Seperti ini pula lah pendapat sebagian besar ulama, 8 rakaat sebanyak-banyak duha. Yang bererti haram menambahkan rakaat, haram menambah rakaat dengan niat solat duha. Menambah ni lebih daripada 8 rakaat haram serta tidak sah. Dia sembahyang duha 8 rakaat, ditambah lagi lebih daripada rakaat, haram serta tidak sah. Kalau dia niat duha lah. Kalau tak niat duha jadi sembahyang sunat mutlak, tak apa. Ini atas pandangan yang muktamad. Satu pandangan laginya, duha, di bawah tu ada cerita 12 rakaat. Itu satu pandangan, 12 rakaat. Mana atas pandangan 12 rakaat ni boleh sembahyang lah. Boleh sembahyang sampai ke 12 rakaat. Tapi atas pandangan muktamad, duha hanya ada 8. Dia naik rakaat ke-9 tu dia takbir niat duha lagi, maka hukumnya haram serta tidak sah. Tapi kalau dia selesai 8 rakaat, dia bangun lagi takbir, dia tidak niat duha, jadi sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Ada ni atas pandangan hak 8. Wahia afdaluha ala ma fil raudati wa asliha fayajuzu ala ma fi raudati wa asliha fayajuzu ziyadatu alaihi biniyatiha ila sintai asyarata. Mana ayat kita ni? Ada tak? Ala ma fi raudah. Itu setakat tu. Wa asluha fayajuzu ziyadatu alaiha biniyatiha ila sintai asyarata. Wahia afdaluha. Dan 8 rakaat adalah ukuran yang paling utama. Demikian dalam Al-Raudah bagi Imam Nawawi. Jadi 8 rakaat ni yang afdal sembahyang sunat duha. Afdal sahaja, bukan sebanyak-banyak duha. Bukan. Wahia afdaluha ala ma fi raudati wa asliha, bukan wa asluha. Fayajuzu az-ziyadatu alaiha biniyatiha ila sintai asyarata. Wahia, dan ia ialah rakaat afdaluha, yang afdal bagi sembahyang sunat duha, bukan sebanyak-banyak duha. Ni dalam kitab Raudah bagi Imam Nawawi. Dan kitab Tahqiq, kitab Majmu' Imam Nawawi. Sebanyak-banyak duha 8 rakaat. Kalau sebanyak-banyak duha 8 rakaat, tak boleh lebih dari 8 dah lah, sebab hak dia sebanyak-banyaknya 8. Lebih daripada 8 haram, tidak sah. Itu pandangan yang muktamad. Itu pandangan yang muktamad. 8 rakaat juga. Itu sebanyak-banyak duha
dalam kitab tahqiq bagi Imam Nawawi dan kitab majmu' bagi Imam Nawawi itu pandangan yang muktamad. Jadi sebanyak-banyak duha 8 rakaat. Sesas itu. Wa hiya afdaluha ala ma fi raudhati wa asliha. Dan 8 rakaat ni yang paling afdal bagi duha, bukan sebanyak-banyak duha. Afdalnya 8, bukan sebanyak-banyaknya 8. Hak ni dalam kitab Raudhah bagi Imam Nawawi. Dia memanglah kitab Imam Nawawi belaka, Raudhah ke, tahqiq ke, majmu' ke, bila berlawan tak sama dalam kitab Imam Nawawi sendiri. Ini kata bukan khilaf di kalangan imam-imam, bukan satu-satu imam tu sendiri pun pandangannya ada 1, 2, 3 pandangan. Sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada pandangan qaul jadid, ada pandangan qaul qadim. Pandangan lama Imam Syafi'i kadang-kadang ada 1, ada 2 qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri ni, tapi pandangan ada 1, 2, 3 pandangan. Khilaf di kalangan, khilaf pada pandangan daripada satu imam. Ni samalah ni. Sekarang ni kitab tahqiq Imam Nawawi, kitab majmu' Imam Nawawi. 8 rakaat tu sebanyak-banyak duha, tak ada lebih dah. Dalam kitab Raudhah pula, kitab Imam Nawawi juga 8 rakaat tu paling afdal, bukan sebanyak-banyak boleh buat lebih. 8 tu bukan sebanyak-banyak. 8 tu hak afdal dia. Afdalnya jangan buat lebih lah. Buat lebih boleh. Tapi kalau sebanyak-banyak duha tu setakat 8 sahaja, buat lebih haram serta tidak sah jikalau dengan niat duha. Tak niat duha jadi sunat mutlak je. Jadi kitab Imam Nawawi yang sama, cuma bila berlawan tak sama pandangan kitab Imam Nawawi ni, dia kita kena pakai, kena fatwa hak dalam kitab ni dalam kitab tahqiq. Kenapa? Kerana kitab tahqiq ni kitab Imam Nawawi yang terakhir. Hak kata 8 rakaat ni bukan sebanyak-banyak duha, tapi afdalnya 8 rakaat dalam kitab asal baginya, asal bagi Raudhah, asal wa asliha, dan dalam asal bagi kitab Raudhah bagi Imam Rafi'i. Imam Rafi'i pun sama juga. 8 rakaat tu bukan sebanyak-banyak duha. Asal bagi kitab Raudhah bagi Imam Rafi'i, kitab Aziz syarah kepada Wajiz. Kitab Aziz syarah kepada Wajiz. Wajiz tu kitab bagi Imam Ghazali. Wajiz pula ambil daripada kitab Wasit, kitab Basit hak Imam Ghazali. Kitab Basit pula ambil daripada kitab Nihayah, Nihayatul Matalib, kitab Imamul Haramain. Imamul Haramain ambil kepada Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Muzani ambil dari kitab Imam Syafi'i. Jadi kira-kira lah, kira-kira pekoh yang sampai kepada kita jalanan pekoh Imam Ghazali. Sebab pekoh sampai ke kita ni, pekoh Minhajut Talibin ke, Tuhfah Nihayah ke, itu semua jalanannya sampai kepada hak Imam Ghazali. Imam Ghazali ni Wajiz, Wasit dan Basit. Tiga-tiga tu pekoh Imam Ghazali. Sebab silsilah pekoh sampai ke kita ada pekoh melalui silsilah Imam Muzani, murid kanan pada Imam Syafi'i. Murid kanan Imam Syafi'i, yang terkanan Imam Buaiti yang terkanan. Kemudian Imam Muzani, Rabi' Al-Jizi, Rabi' Al-Muradi. Tapi sampai ke kita jalanan Imam Muzani. Daripada Imam Muzani turun kepada kitab Nihayah Imamul Haramain, turun kepada kitab Imam Ghazali, Basit, Wasit, Wajiz. Pada ni. Lepas tu turun kepada kitab yang ini Aziz bagi Imam Rafi'i. Itu salsilah-salsilah kitab.
Jadi maknanya kita pekoh sampai ke kita adalah jalanan pekoh Imam Ghazali, tapi tak masyhur kita. Ghazali tak masyhur pekoh. Ghazali masyhurnya tasawuf je. Lepas tu pekoh tidak masyhur. Walah pekoh sanad sampai ke kita dah melalui pekoh Imam Ghazali. Jadi dalam kitab Raudhah, dan asal bagi Raudhahnya ada kitab Aziz bagi Imam Rafi'i. Kitab Aziz ni syarah kepada kitab Wajiz bagi Imam Ghazali. 8 rakaat bukan sebanyak-banyak duha. 8 rakaat adalah afdal. Bila 8 rakaat bukan sebanyak-banyak duha, afdal juga. Yang bererti boleh juga menambahkan rakaat dengan niat salat duha sampai 12 rakaat. Jadi sebanyak-banyak duha 12. Dalam kitab Raudhah bagi Imam Nawawi sendiri, dalam kitab Aziz bagi Imam Rafi'i. 12 rakaat sebanyak-banyak duha, bukan 8. Tapi yang afdalnya 8. Pelik dah kau. Sebanyak-banyak duha 12. Yang afdalnya 8. Mana afdal 8 daripada 12? Sebab sikit dengan banyak. Guna. Ya, afdalnya banyak. Takkan 8 dengan 12 afdal 8. Jadi afdal 8 sebab 8 ni ittifaq ulama. 12 ni khilaf ulama. Buat ittifaq sepakat ulama lah hak 8. Itu lebih afdal. Ada ni. 12 rakaat tu khilaf tu. Ada kata 8 je. Tambah jadi haram. Tambah jadi haram. Jadi afdalnya buat 8 dan 12. Contoh ialah sikit dengan hak banyak, afdal sikit. Beginilah. Sama dengan kita semain tu mayang-mayang qasar itulah. Fai qasar bila 3 marhalah, 2 marhalah boleh jamak dan qasar. 3 marhalah, 3 marhalah berapa jadi? 150 km lah. Gitu tau. 2 marhalah ni 90 berapa kilometer? 100 lah kita letak. 3 marhalah ni 150. 3 marhalah afdal qasar daripada tamam. Qasar 2 rakaat je, tamam 4 rakaat. Afdal 2 rakaat ada 4 rakaat. Sebab apa? Sebab 4 rakaat tu ada khilaf dah. Mazhab Hanafi kata tak sah 4 rakaat. Gitu. Mana ni? Sekarang 3 marhalah. Kalau buat 4 rakaat, mazhab Hanafi kata tidak sah. Jadi kalau gitu juga qasar lebih afdal lah, sebab qasar ittifaq ulama. Kalau 3 marhalah buat qasar, semua mazhab kata sah. Kalau 3 marhalah buat tamam, Hanafi kata tidak sah. Mana ni? Macam sinilah 8 rakaat ittifaq ulama. Buat 12 je ada pun kata haram, lebih dari 8. Jadi walaupun ada pun kata sebanyak-banyak duha 12 sekalipun afdal buat 8 sebab ittifaq ulama. 12 khilaf ulama, ada kata haram lebih daripada 8. Jadi qasar 2 rakaat sepakat ulama. Tiba-tiba 3 mahalah buat tamam, mazhab Hanafi kata tak sah sembahyang kamu. Kamu wajib kena qasar. Kita tidak wajib qasar. Itu hanya kemudahan syarak, kelonggaran syarak. Mazhab Hanafi tidak, qasar wajib bila 3 marhalah. Tamam juga, buat 4 rakaat juga tak sah sembahyang kamu. Jadi 4 rakaat ni khilaf ulama, ada kata tidak sah sembahyang. Jadi afdalnya afdal 2 rakaat. Walau 2-nya sedikit, tamam 4 rakaatnya banyak, dah afdal sedikit. Sebab ittifaq ulama. Tapi kalau baru 2 marhalah, kita mazhab Syafi'i boleh qasar, boleh jamak boleh qasar lah. Tapi afdal tamam. Sebab apa afdal tamam? Sebab kalau kamu 2 marhalah buat qasar dah, mazhab Hanafi kata tidak sah.
Mazhab Hanafi boleh kasar hanyalah 3 marhalah baru boleh kasar. Mazhab Maliki 1 marhalah boleh kasar dah. Mazhab Hanafi 3 marhalah baru boleh kasar. Tapi wajib kasar, bukan satu kelonggaran. Tapi mazhab Hanafi tidak ada jamak. Hanafi tidak ada jamak. Dia hanya ada jamak haji saja mazhab Hanafi. Mana kalau orang tempatan mengerjakan haji tetap boleh jamak mazhab Hanafi, sebab dia jamak kerana haji bukan jamak kerana musafir. Jamak musafir mazhab Hanafi tidak ada. Tapi mazhab Hanafi kasar ada, tapi bukan 2 marhalah. 3 marhalah wajib kasar. Dia gitu. Kita 2 marhalah ni boleh dah kasar, tapi afdalnya tamamlah 4 rakaat. Lepas tu kita buatnya kasar jugalah. Nak siki. Kita nak kira mana afdal tak afdal, kita nak kira siki. Hak siki. Lah hak tarawih 8 ke 20 tu lah. Memang nak 8 sedikit. Jangan sedikit. Lepas tu mana afdal 8 ke 20 tarawih? Tanya apa sedikit ke banyak? Lepas tu mana afdal 20? Dah sini sebab apa jadi afdal 8 daripada 12? Sebab hak 8 ittifaq. Ittifaq ulama sepakat ulama. Hak 12 ni ada setengah pandang kata haram dah, lebih dari 8. Sama tadi. Kasar 3 marhalah kasar ittifaq. Boleh kasar. Kalau buat tamam juga 3 marhalah khilaf. Ada kata tak sah sembahyang. Itu mazhab Hanafi. Jadi 3 marhalah afdal kasar daripada tamam, afdal sedikit daripada banyak. Duha 8 dengan 12, afdal pilih 8 daripada 12. Sebab apa? Sebab 8 ittifaq ulama, 12 khilaf ulama. Wa yundabu an yusallima min kulli rak'ataini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.